Kedengaran alunan muzik tradisi di Pusat Kebudayaan Kadasan Dusun, Cultural Association KDCA, Hongkot Koisaan memecah kesunyian pagi. Ratusan masyarakat di Sabah akan memenuhi ruang di segenap ruang KDCA bagi merayakan perayaan Pesta Kaamatan yang disambut oleh etnik, Kadasan, Dusun, Murut dan Rungus KDMR. Mereka mengenakan pelbagai busana tradisi yang terdiri daripada pelbagai corak dan warna melambangkan identiti setiap etnik di Sabah. Di sebalik keriuhan suasana, terdapat sekumpulan yang berperanan penting dalam tugas kawalan adat. Merekalah yang digelar Tingolik. Ketika di upacara sambutan Pesta Kaamatan, kehadiran para pembesar negara dan negeri serta Huguan Siau akan turut sama-sama memeriahkan sambutan perayaan ini. Di sinilah peranan Tingolik. Peranan Tingolik semasa Pesta Kaamatan adalah untuk menjadi pelindung. Yang pertama adalah kepada Huguan Siau. Huguan Siau, kami adalah pelindung kepada Huguan Siau itu. Selain daripada itu, pemimpin-pemimpin negara yang datang ataupun orang yang berkedudukan di dalam negeri juga adalah di bawah tanggungjawab Tingolik semasa Pesta Kaamatan berlangsung. Selain daripada itu, keamanan semasa Pesta Kaamatan tersebut juga jatuh di bawah tanggungjawab Tingolik. Contohnya sekiranya ada rusuhan ataupun kekacauan yang berlaku, adalah peranan Tingolik untuk melindungi orang yang berkepentingan dan juga orang awam. Secara tidak langsung, tugas dan peranan Tingolik ini adalah untuk memartabatkan adat serta melengkapkan institusi Huguan Siau itu sendiri. Tingolik itu secara umumnya dalam bahasa orang asal adalah pelindung. Dan Tingolik ini tidak semestinya adalah manusia. Sesuatu seperti kayu dan batu juga setelah melalui ritual juga boleh dikenali sebagai Tingolik. Tugas utama dia dan peranannya adalah untuk melengkapi institusi Huguan Siau dan juga sebagai pelindung untuk masyarakat tempatan dan dalam kawasan dan juga negeri masing-masing. Di Sabah, gelaran Huguan Siau diiktiraf oleh kerajaan negeri sebagai Ketua Agung bagi masyarakat KDMR sesuai sebagai populasi tertinggi di Sabah. Tingolik Huguan Siau bermaksud seseorang yang telah terpilih untuk melindungi ketua. Inilah peranan utama Tingolik. Secara amnya itu ialah olahraga. Untuk menjadi seorang Tingolik, adanya tapisan-tapisan keselamatan yang diadakan oleh jawatan kuasa tertentu untuk membuat proses pemilihan Tingolik. Dan selepas mereka berjaya menembusi tapisan keselamatan, adanya latihan-latihan dan juga ritual tertentu untuk yang terlibat dalam proses untuk menjadi Tingolik ini. Mereka dipilih secara terperinci dan perlu melalui latihan-latihan tertentu seperti latihan secara fizikal dan latihan secara spiritual. Antara latihan secara fizikal, misalnya latihan olahraga,
latihan kuntau, latihan jurus pernafasan, larian dalam hutan, larian di air seperti di pantai, dan latihan memburu. Selain daripada itu juga perlu juga seseorang Tinggolik itu untuk belajar mengenai adat istiadat, dan semua silat kuntau semua ini juga terdapat dalam mata pelajaran teras sekolah adat. Kuntau atau seni pertahanan diri ini merupakan satu kaedah bagi seseorang mempertahankan diri daripada serangan musuh. Ia merupakan kaedah berlawan secara tradisi dengan atau tanpa menggunakan senjata. Seorang Tinggolik perlu mahir dalam seni bela diri ini kerana untuk mempertahankan adat budaya turun-temurun nenek moyang mereka. Pada zaman dahulu adalah menjadi satu amalan setiap orang, terutamanya kaum lelaki, harus mempelajari dan mempunyai ilmu pertahanan diri. Seorang pengamal kuntau akan mempelajari pergerakan tangan dan kaki secara sistematik. Mereka turut diajar teknik menumbuk dan menendang serta menangkis. Pergerakan menyerang hanya akan diajar setelah para pelatih kuntau berjaya menghafal dan memahami gerakan bunga kuntau serta berjaya menguasai teknik tumbukan, tendangan dan tangkisan. Latihan olahraga merujuk kepada pemanasan badan untuk persediaan latihan seterusnya. Ia mempunyai beberapa langkah seperti langkah burung dan langkah harimau. Kekuatan daya tahan fizikal dan kawalan pernafasan penting dalam menyempurnakan latihan langkah burung dan harimau ini. Latihan fizikal dan mental sangat perlu sebagai seorang Tinggolik bagi memberikan perbezaan dan kelebihan berbanding dengan orang biasa. Kelebihan ini penting bagi seorang Tinggolik untuk mempertahankan diri dan juga memberi perlindungan kepada orang lain. Latihan di hutan dapat melatih kekuatan kaki serta mengatasi sebarang cabaran dan halangan. Meditasi berperanan penting memupuk hubungan yang mendalam antara minda dan badan, meningkatkan fokus, disiplin dan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Meditasi melatih minda untuk mengekalkan tahap tumpuan kerana Tinggolik perlu sentiasa berwaspada setiap langkah dan pergerakan persekitaran supaya sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Seni mempertahankan diri dan meditasi tidak dapat dipisahkan. Para Tinggolik perlu fokus, disiplin dan berani. Inilah tujuan utama meditasi bagi mendidik dan memupuk sifat-sifat tersebut. Tentang mandian kalau mengikut kami sebagai orang Tinggolik, kami untuk khasnya itu air, kami untuk menyucikan badan yang kotor dan untuk menguatkan kami punya tenaga dalam dan segala kekuatan yang kami perlu. Permandian secara adat perlu dilakukan kepada setiap Tinggolik. Ini bertujuan bagi menguatkan tenaga dalaman selain
membuat pembersihan diri daripada unsur negatif. Bahan-bahan yang digunakan untuk mandi secara adat ini adalah menggunakan bahan-bahan dari alam, misalnya bunga senduduk, kerana sejak dahulu kala lagi kehidupan pendekar zaman dahulu menggunakan bahan alam untuk pembersihan diri. Pada asasnya, Tingolik haruslah mempunyai kelebihan dari sudut fizikal dan juga kecerdikan dari segi akal fikiran. Bagi peranan dan tugas Tingolik ini, mereka telah memberikan atau menjalankan ataupun menganjurkan kursus-kursus untuk memberikan kefahaman kepada kami betapa pentingnya penglibatan orang-orang muda dalam menjadi seorang Tingolik. So, bagaimana cara kami menjiwai ialah kami akan mengikuti kursus-kursus dan kami akan mencari apa adat-adat atau istiadat yang telah ditinggalkan ataupun yang telah ditenggelam zaman. Di sana kumpul pakai baju ini istiadat. Tingolik juga perlu mempelajari tentang undang-undang adat istiadat orang asal dan sekurang-kurangnya mempunyai asas pengetahuan adat budaya. Oke, lagi. Belakang sana. Paham? Tingolik biasanya akan melalui proses ritual tertentu sesuai amalan adat nenek moyang yang diamalkan bagi melayakkan seseorang itu digelar Tingolik. Apabila menjelang perayaan pesta keamatan, sekumpulan Bobohizan akan mengadakan ritual bagi pemilihan kumpulan Tingolik yang bertugas ketika sambutan pesta keamatan yang berlangsung di KDCA. Pemilihan Tingolik kepada Huguan Xiao telah dilakukan oleh Pertubuhan Bobulian Sabah melalui ritual mereka yang bertujuan mendapat pengesahan secara spiritual. Sunduan Nabalu yang merupakan sebuah pertubuhan adat bagi masyarakat orang asal di Sabah yang mendapat pengiktirafan daripada masyarakat setempat telah terpilih. Setelah terpilih, pelbagai persediaan rapi perlu dilakukan. Biarpun menggalas tanggungjawab yang besar, namun jauh di sudut hati seorang Tingolik, mereka merasa bangga dan menyimpan azam yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Persiapan pakaian tradisi serta peralatan pertahanan diri seperti gayang perlu dilakukan beberapa minggu sebelum tibanya hari perayaan tersebut. Secara umumnya, seseorang Tingolik itu berpakaian tradisional lengkap dengan aksesori termasuklah ilang, gayang dan sebagainya lah. Okey, ada aksesori yang rantai, ada yang di gelang di bahagian dia punya ilang ataupun gayang dan mengikut pakaian tradisional etnik-etnik tersebutlah. Tidak lengkap gelaran seorang Tingolik jika tanpa gayang. Gayang merupakan panggilan kepada senjata berbentuk pedang dengan corak dan bentuk unik yang tersendiri. Seperti juga jika dalam kalangan masyarakat Melayu, ia menggunakan keris sebagai senjata pertahanan diri.
Kebiasaannya, gayang yang digunakan oleh para Tingolik ini adalah gayang turun-temurun daripada nenek moyang. Disitulah terbukti darah kepahlawanan seorang Tingolik berakar daripada nenek moyang mereka. Gayang turut dianggap sebagai melengkapkan dan menghormati adat istiadat orang asal seperti juga pakaian tradisi seorang Tingolik. Corak yang indah terukir di gayang biasanya bermotifkan flora seperti paku pakis dan fauna, misalnya mentibang atau ulat konggok dan kepala burung. Gayang turun-temurun ini juga uniknya mempunyai rambut sesuai amalan adat orang asal. Dahulu kala dipercayai rambut yang diikat di gayang itu adalah rambut musuh. Tetapi kini rambut yang ada di gayang itu lebih kepada aksesori dan simbolik yang diperolehi daripada ekor kuda. Gayang turun-temurun biasanya mempunyai semangat yang memberikan kelebihan kepada si pemakai. Ini adalah identiti sebenar dan khazanah penting aset negara yang perlu dipelihara. Tentang gayang ataupun mandau, itu adalah satu senjata untuk pertahankan diri kami sebagai Tinggolek. Jadi itulah senjata yang kami perlu pakai sekiranya ada apa-apa berlaku atau seumpama darurat di mana-mana pun. Itulah tanggung jawab kami seorang Tinggolek. Sebulan sebelum tibanya Pesta Keamatan, suatu upacara Magavau telah dijalankan dan mengikut kepercayaan mereka, upacara ini dapat menghalau anasir-anasir yang tidak baik di KDCA sebagai persiapan menyambut Pesta Keamatan. Sebelum Pesta Keamatan dijalankan, adanya ritual Magavau diadakan sebelum Pesta Keamatan itu, dan para Tinggolek juga terlibat dalam proses ini, yaitu sebagai Tinggolek dalam upacara Magavau tersebut. Maka, tibalah hari yang dinanti-nantikan oleh sebilangan besar masyarakat di Sabah. Sambutan Pesta Keamatan disambut dengan meriahnya. Di sinilah peranan utama Tinggolek menjaga keselamatan di suatu majlis perayaan yang dilangsungkan mengikut adat dan tradisi masyarakat di Sabah. Tugas yang digalas para Tinggolek sangat penting dalam masyarakat, khususnya mengawal ketika acara adat berlangsung. Yang penting sangat kita sebagai orang Tinggolek, kita memerlukan hati yang kental, ikhlas itu ada, kekuatan tenaga fizikal, sentiasa mengamal adat istiadat orang asal, dan kami juga untuk mempersiapkan diri kami masing-masing, kami sebagai Tinggolek. Keberanian dan kewibawaan para Tinggolek menjadi nadi utama dalam tugas kawalan adat. Dan saya sangat merasa sangat bangga karena kami memakai baju-baju bangsa kami seperti mana saya, Karazan, dan juga Tinggolek-Tinggolek yang lain, yaitu mempunyai kaum-kaum yang lain. Saya sangat berasa bangga lah karena dapat membawa bukan saja baju-baju, bukan saja dari segi gayang, dan juga adat istiadat, itulah dan juga sebagainya lah. Ini dapat membuka mata-mata orang-orang muda untuk melihat dan memberi kesadaran kepada mereka betapa pentingnya kita untuk menjaga adat istiadat kita agar tidak ketinggalan zaman. Berpakaian lengkap tradisi bersama dengan alat pertahanan diri, berdiri megah lagak pahlawan yang digeruni. Merekalah Tinggolek.